Kita intro dulu. Lepas ini, tiada lagi beras import. Tiada lagi beras tempatan. Akan digantikan dengan beras tunggal, beras Malaysia Madani. Akan dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Betul ke murah? Assalamualaikum warahmatullahi. Baru semalam saya keluarkan satu video menceritakan tentang harga beras akan diselaraskan. Beras import, beras tempatan diselaraskan harganya atau disamakan harganya bagi mengatasi masalah manipulasi pasaran serta penipuan-penipuan yang berlaku dalam industri beras. Jadi benda ini memang telah disanggah gila-gila oleh saya, YB Viral dan ramai lagi pihak yang telah memerhatikan dengan minat tentang perkembangan isu beras ini daripada awal. Tengok-tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerajaan melalui NAPCOL telah mengumumkan kewujudan satu jenama baru iaitu jenama Beras Malaysia Madani yang bakal menggantikan beras import dan juga beras tempatan. Lepas ini dah tak ada lagi SST ataupun SSI. Beras import tak ada, beras tempatan tak ada. Kategori-kategori tersebut dimansuhkan. Hanya digantikan dengan satu beras tunggal iaitu beras Malaysia Madani sahaja. Dengan dijual pada kadar yang dikatakan lebih murah iaitu pada RM3.50 untuk 1 kilo, RM15.50 untuk kampit 5 kilo dan juga RM30 untuk kampit 10 kilo. Nampak gayanya, dia kata benda ini lagi murah lah. Sebab beras import ni kalau tak harga dia dekat 40. Dijual dengan harga RM30 saja. Hui, murah gila tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Cuma persoalannya, betul ke murah? Sebelum itu saya tahu pasti anak dan papa yang menonton video saya sampai ke poin ini akan mencebik kepada saya. Mengatakan, Papa Barry, kalau kerajaan buat benda mesti salah. Tak ada yang betul kalau kerajaan buat. Memang dasar walaon buta dan sebagainya. Sabar tuan-tuan, sabar. Saya bukanlah walaon yang buta. Perikatan Nasional pun saya hentam. Tetapi tugas saya sebagai seorang influencer untuk isu semasa dan politik ialah untuk mencerdikkan rakyat supaya anda ini tidak buta-buta sahaja menerima apa sahaja yang telah diumumkan oleh kerajaan. Kita kena ada satu benda yang kita panggil check and balance supaya tidaklah kita ini terkencing lagi dengan janji-janji manis daripada pihak-pihak tertentu. Betul tak? Balik pada isu kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekali nampak memang macam lagi murah lah beras Malaysia Madani ini. Cumanya ada beberapa keraguan timbul. Keraguan yang pertama telah ditimbulkan oleh Datuk Amir Maidin iaitu pengarah urusan syarikat Maidin di mana beliau telah mempertikaikan. So lepas ni takkanlah SSI tak ada langsung. Sedangkan selama ini SSI ini harga dijual dengan begitu mahal, lebih kurang RM40 sebagainya. Tetapi anda kata kalau wujud satu beras dengan kategori tunggal, jadi lepas ni SSI tak ada, adakah pengusaha-pengusaha nak menanggung kerugian jual beras import yang jauh lebih mahal itu dengan harga lebih murah? Sakitlah macam tu masalahnya. Tetapi sekarang kita nak cerita tentang harga itu sendiri tuan-tuan sekalian. Adakah murah atau mahal? Yang pertamanya, anda kena faham satu perkara. Beras tempatan dijual dengan pada harga siling RM2.60 untuk 1 kilo. So, kalau 10 kilo jadi RM25 lah secara asasnya. Manakala kalau beras import pula tidak ada harga siling. Tetapi rata-rata ni jual pada kadar RM40, 35 ke 40 macam tu lebih kurang. Unless kalau anda beri beras-beras yang premium lah. Sekarang ini anda kena tahu satu perkara. Nisbah penggunaan beras dekat negara kita ini ialah lebih kurang 60% ke 70% penggunaan beras tempatan. Manakala bakinya antara 30 ke 40% ialah beras import. Bermaksud, sekiranya kalau beras Malaysia Madani ini dijual kepada khalayak sebagai beras tunggal, kategori tunggal, tak ada lagi SST, tak ada lagi SSI. Bermaksud, 70% rakyat Malaysia termasuklah para peniaga yang selama ini mendapatkan beras dengan harga RM26 untuk setiap 10 kilo, mereka terpaksa membayar lebih RM4 sebenarnya untuk mendapatkan beras 10 kilo tersebut. Maknanya 70% rakyat Malaysia mengalami kenaikan harga. Manakala baki 30% lagi mungkin akan mengalami penurunan harga. Tetapi kalau anda perhatikan nisbahnya, ramai rakyat terutamanya B40 dan M40 yang rata-ratanya memang membeli beras-beras tempatan yang jauh lebih murah ini, mereka lah yang akan berhadapan dengan kenaikan harga beras. Jadi di situ kita nak tanya juga, celah mana datangnya harga beras turun ni? Bahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim kalau anda masih ingat, pada tahun lepas dia pun telah memberikan jaminan harga beras tempatan tidak akan naik. Tetapi in a way, beliau agak betul lah.
Sebab yang naik sekarang inilah beras tunggal tempatan campur import. Dan bukannya beras tempatan saja yang naik. Nampak tak kat situ? Bijak dia main tweaking kat situ supaya orang tak bersuara lebih. Tetapi anda boleh faham tak argumen saya ni? 70% rakyat Malaysia B40 M40 akan mengalami kenaikan harga beras. Manakala bakinya yang beli beras import ini akan mengalami penurunan harga. Dan biasa beli beras import ini golongan-golongan apa M40, T20 yang memang suka beras-beras import dan sebagainya lah. Jadi tuan-tuan sekalian macam pelik juga. Macam yang saya ragukan tadi, celah mana nak kata beras ini turun dan celah mana nak kata beras Malaysia Madani ini memberikan keuntungan kepada rakyat terbanyak. Dan soalan kita yang terakhir, keraguan kita yang terakhir. Selama ini kita memang ada masalah beras tempatan. Memang tak ada masalahnya. Carilah mana-mana pun memang tak jumpa. Tengok-tengok demi untuk mewujudkan beras Madani ini, ada pula beras tempatan dicampurkan untuk kegunaan rakyat Malaysia. Ya, mana datang beras tempatan yang banyak-banyak untuk digunakan bagi beras Malaysia Madani ini? Of course lah dia campur. Tetapi kalau campur pun macam saya sebutkan tadi, 60 ke 70% ialah beras tempatan. 30 ke 40% saja beras import. Jadi kalau nak sediakan 100% pun nisbahnya tetap sama. Jadi selama ini beras tempatan yang hilang-hilang tu pergi mana sebenarnya? Tiba-tiba pling boleh muncul macam itu saja kan? Anda tak sepelik ke? Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Sekarang ini kerajaan telah pun umumkan benda ini. Syed Abu Hussein pun dengan muka bangganya sebagai pengurusi jawatankuasa berkenaan dengan harga makanan mengumumkan dengan begitu, oh hebatnya aku telah berjaya mencapai satu solusi. Padahal solusi dia itu solusi yang sangat-sangat tidak cerdik. Solusi dia itu mengakibatkan 70% rakyat Malaysia terpaksa mengalami kenaikan harga beras. Nampak tak dekat situ? Tetapi tak apalah. Sekarang ini biarlah dia bangga. Jangan sampai besok rakyat Malaysia yang makin cerdik nampak permainan benda-benda macam ni akan jumpa dengan dia dan tanyakan dia soalan ini. Sebab apa? Sebab dia terlampau cerdik sangat. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?